Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw 'alahu min sami'in aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini banyak Allah telah berikan kepada kita. Ada satu nikmat yang sangat penting dalam kehidupan kita yang hari-hari Allah beri kepada kita tanpa kita sedar. Dan nikmat itu sangat penting, iaitu selain nikmat iman, Islam yang penting, ialah nikmat yang mana nikmat ini kalau tak ada pada diri seorang itu, maka dihilanglah nikmat kehidupan, nikmat-nikmat hidup dalam kehidupan dia. Iaitu apa? Iaitu nikmat as-satr atau as-sitru. Nikmat ditutup aib kita. Itu merupakan satu nikmat tanpa kita sedar. Aib kita ditutup. Itulah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Kalaulah aib kita ini tidak ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti hilang rasa nikmat kehidupan. Kita hidup pada mana-mana pun kita tak akan rasa nikmat-nikmat yang lain lagi. Sebab apa? Aib kita sentiasa terbuka. Nampak kita punya kekurangan kita, kelemahan kita, dan semua manusia nampak. Kan? Jadi syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara nikmat yang Allah beri kepada kita. Kesalahan kita, kelemahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita perbaiki diri kita, sentiasa memperbaiki diri kita, untuk berniat memperbaiki diri kita dengan melakukan ketaatan dalam kehidupan kita, melakukan perkara yang taat, jauh perkara yang maksiat. Memoga kita dapat keberkatan dunia dan akhirat, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada hari ini kita sambung sesi kali ini, sesi kepentingan solat, dan inilah merupakan sesi yang terakhir saya berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian. Setelah beberapa minggu, 9 sesi yang sebelum ini, saya telah kongsikan tentang berkaitan dengan, pertama sekali tentang keutamaan solat, itu yang penting. Keutamaan solat, kemudian disusuli dengan kelebihannya, peringatan Nabi SAW tentang solat, pentingnya kita menunaikan, jaga solat kita, amaran daripada Nabi SAW bila kita tidak menunaikan solat, yang sesi sebelum ini. Kemudian antara saya telah kongsikan kepentingan solat berjemaah itu sendiri. Ingin saya ingatkan lagi bahawasanya hendaklah kita menjaga solat berjemaah, terutama orang lelaki. Orang lelaki itu memang sepatutnya solat itu berjemaah, sebaiknya di masjid. Tetapi keadaan sekarang ini yang tidak berapa keadaan yang ada peraturan dan sebagainya, langkah yang kita perlu kita ambil. Kalau tak mampu untuk solat di masjid kerana penuhnya booking slot telah diambil, dah full dah, kita solat di rumah, hendaklah sebaiknya berjemaah di rumah. Ajak sekali orang rumah kita, family kita solat bersama-sama. Jadi muslimah memang solatnya seafdalnya di rumah, tapi kalau di masjid, tengoklah kalau satu masjid itu boleh terima jemaah muslimah yang sekarang ini punya peraturan. Ala kulli hal, yang lelaki usahakan untuk solat berjemaah kerana banyak kebaikannya daripada solat berjemaah. Dan kita lihat pada Nabi SAW, Nabi itu tidak pernah meninggalkan solat berjemaah, kecuali bagi mereka yang ada uzur syar'i, masalah kesihatan dia. Jika tidak, hendaklah dia usahakanlah untuk solat berjemaah. Maaf untuk muslimin, sebaiknya solat berjemaah itu kalau tak ada
sihat walafiat, usahakanlah. Dan kalau kita khawatir apabila kita mampu untuk berjemaah tapi kita tak berjemaah, ada peringatan Nabi SAW. Saya telah kongsikan sebelum ini peringatan Nabi SAW bagi mereka yang tidak menunaikan solat secara berjemaah tanpa sebarang keuzuran ataupun sakit. Kemudian pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lepas ini, saya telah kongsikan berkenaan dengan pentingnya khusyuk dalam solat kita. Khusyuk ni juga boleh dikatakan ruh pada solat kita. Sedang kita membicarakan pada minggu yang lepas, saya telah kongsikan bagaimana solat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka ada kualiti dalam solat mereka. Dan hari ini seperti mana saya beritahu, saya akan kongsikan beberapa solat daripada para ulama. Seterusnya beberapa perkara yang perlu kita mengambil perhatian sebagai penutup daripada perkongsian saya tentang kepentingan amalan solat. Iaitu setelah saya telah kongsikan beberapa solat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagi mereka yang telah lepas mungkin boleh lihat balik bagaimana kualitinya solat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, penuh dengan khusyuk. Bila solat itu seumpama kayu yang tertegak, terpacak, tak ada pergerakan langsung, terus khusyuk hati beliau dengan solat. Begitu juga Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang saya kongsikan. Sayyidina Umar ni ketika badannya kena tikam dengan pisau belati bermata dua, pada perutnya, pun begitu, dan dia beberapa hari pingsan kerana kekurangan darah. Tapi apabila orang dipesan kepada orang lain, waktu solat kejut dia, bagi tahu dia. Dan bila orang beritahu, serta-merta dia bangun untuk siap-siap untuk bersolat. Sayyidina Umar ni, masya-Allah. Kemudian Sayyidina Osman radhiyallahu an. Sayyidina Osman, beliau menghidupkan malam dengan solat, dan beliau boleh mengkhatamkan seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Masya-Allah. Sayyidina Ali pula radhiyallahu an. Sayyidina Ali apabila nak solat saja, dengan azan muka dia berubah pucat muka dia. Sebab apa? Khawatir. Ini merupakan amanah. Ini adalah merupakan solat, itu merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana gunung ganang yang besar sekalipun tak mampu nak memikul amanah ini. Tapi kita manusia yang kerdil ini diberikan oleh amanah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memikul perintah agama, perintah solat. Perintah agama termasuknya solat. Muka berubah. Kita, masya-Allah, kita boleh muhasabah diri kita sendiri. Kadang kita dengan azan pun kita boleh relek-relek, ketawa-ketawa. Inilah masalah solat kita, inilah masalah diri kita, dan inilah sebenarnya kita perlu muhasabah. Seterusnya saya nak kongsikan, kemudian saya juga telah kongsikan beberapa solat para sahabat yang lain. Ringkasnya, hari ini saya nak kongsikan solat daripada para ulama, yang tidak lain tidak bukan yang saya ingin kongsikan adalah solat daripada 4 ulama yang masyhur. Iaitu siapa? Ikut urutan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah lah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Hanbali. Diriwayatkan daripada anak muridnya ataupun orang-orang sahabat-sahabatnya, mereka melihat bagaimana syekh mereka, guru mereka solat, dan mereka sampaikan kepada orang lain. Imam Asad bin Amru rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahawasanya Imam Abu Hanifah ni, dia solat subuh, dia menggunakan wuduk daripada solat isyak selama 40 tahun. Maksudnya, apabila isyak tu, dia tak berehat dan tak tidur. Tidur tu menyebabkan seorang itu batal wuduknya, kan. Dan maksudnya beliau tidak berehat, beliau tak tidur, beliau terus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga waktu isyak tu masih lagi wuduknya tak batal. Sehingga waktu subuh, daripada isyak hingga subuh wuduk dia masih tak batal, dan beliau teruskan solat subuh
dengan wuduk isyak selama berapa lama tuan-tuan? 40 tahun. 40 tahun, masya-Allah. Dan perkara ini juga diakui oleh Imam Abdul Hamid Al-Hammani, bahawasanya beliau mengatakan, saya bersohbah bersama-sama, berdamping dengan Imam Abu Hanifah selama 6 bulan. Dan apa saya perhatikan ialah beliau ini solat subuh dengan wuduk isyak. Masya-Allah. Dan dia perhatikan sini, dia tengok, oh gini amalan Imam Abu Hanifah. Dan beliau biasanya setiap hari mengkhatam Al-Quran, itu waktu-waktu sahur. Maksudnya sebelum subuh tu, mungkin 20 minit hingga setengah jam sebelum subuh, dia start daripada selepas isyak, dia beribadah baca Al-Quran dalam solatnya, khatam sebelum subuh, waktu sahur. Masya-Allah. Dan juga ulama lain menceritakan bahawasanya Imam Abu Hanifah kadang-kadang dalam solatnya, dalam solat malamnya, bila melaksanakan solat, beliau akan baca ayat Quran. Kadang beliau ulang satu ayat Al-Quran itu berkali-kali. Antara ayat yang dibaca sambil ulang sambil menangis-nangis, dan dia terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila terdapat ayat dalam surah Al-Qamar, balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Surah Al-Qamar. Diulangi, balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Yang maksudnya, bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuhnya. Dan azab siksa pada hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Masya-Allah. Jadi Imam Hanifah tu maksudnya, walaupun beliau Imam Abu Hanifah, beliau ilmu hebat, dia ramai anak murid, ramai belajar dengan dia, pun rasa diri dia tak tahu macam mana keadaan hari kiamat. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan terima amalan dia, akan terima amal perbuatannya, ataupun bagaimana, tak tahu. Rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara yang diceritakan oleh para ulama tentang solatnya Imam Abu Hanifah. Kita perlu muhasabahlah kita punya solat, bagaimana solat kita. Begitu juga Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, apabila kebiasaan beliau habis solat, beliau akan sujud atau beliau akan rukuk yang begitu lama sekali. Begitu juga diri. Apabila diri pun berdiri yang tegak lama, seumpama kayu yang kering yang dipacakkan. Ini tak ada pergerakan langsung. Anaknya beritahu bahawasanya Imam Malik ni, bila solat, setiap malam, dia akan bahagi malamnya sama ada berehat dan juga solat. Dan juga bila tiba hari Jumaat, kesubuh malamnya dihidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Seterusnya, itu antaranya berkenaan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi kita ni boleh tak solat yang panjang-panjang? Mampu tak solat yang lama-lama? Kita bukan nak solat itu, bukan kita nak tunjukkan orang lain, tak, saya hebat, saya ibadah hebat. Tak, kita solat itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita lihat Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Husain Al-Qarabisi, beliau berkata bahawasanya saya pernah bermalam bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala selama 80 malam. Dia sama-sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pada waktu malam dia akan hidupkan sepenuhnya 1/3 yang terakhir daripada waktu malam. Dan beliau akan baca ayat lebih kurang 50 ayat sehingga 100 ayat dalam solat dia. Maksudnya beberapa surah tu dia baca, kan? 50 sehingga ke 100 ayat, kan? Lebih kurang setengah juzuk ataupun lebih. Tapi nampak macam sikit, tapi
tidaklah dia melalui tentang ayat-ayat rahmat, melainkan dia akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada orang-orang beriman. Dan tidaklah ia apabila melalui baca terdapat ayat-ayat tentang azab neraka, azab Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dia akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara. Dan apabila pelihara dan juga minta keselamatan untuk dirinya dan untuk seluruh umat Islam. Masya-Allah. Jadi seolah apabila begitu dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat ni menghimpunkan tentang pengharapan, mengharap tentang syurga, tentang nikmat, tentang keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga takut, maksudnya khauf, maksudnya minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk dirinya sahaja, maka untuk orang Islam yang lain juga. Masya-Allah. Jadi maksudnya Imam Syafi'i ini apabila menghidupkan malam itu dengan solat, kan? Solatnya dia memerhatikan betul-betul apa yang dibaca, dia menghayati tadabbur dalam solatnya. Ada juga anak muridnya, antaranya Imam Ar-Rabi', dia mengatakan Imam Syafi'i ini bila waktu malam dia akan bahagikan pada 3 kebiasaannya. Satu malam, satu bahagian, bukan setiap malam dia akan bahagikan malam itu pada 3 bahagian. Pertama, bahagian menulis hadis, hadis untuk ilmu ataupun untuk hadis. Yang kedua, rehat. Dan yang ketiga, solat. Ini kebiasaan. Ini kebiasaan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala setiap malam, sama ada tidur dahulu ataupun bangun, buat tulis hadis, kemudian dengan solat. Masya-Allah. Kita kadang-kadang malam kita macam kita tahu keadaan diri kita sendiri, bagaimana kita punya kelalaian kita, hanya Allah Subhanahu Wa Taala kita sendiri yang tahu, dan juga Allah Maha mengetahui. Kita perlulah kita berbandingan diri kita. Mungkin kita rasa itu imam, itu para ulama, memanglah hebat-hebat ilmu dia. Tuan-tuan, para ulama pun manusia, tapi ilmu dalam diri itu menyebabkan mereka rasa kedih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul juga kita manusia, kan? Kita manusia, kita umat akhir, kita banyak dosa, tapi kalau kita rasa macam tak rasa bersalah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, tu hati kita masalah, kan? Dengan kesedaran ilmu yang ada, kesedaran yang ada, itulah yang akan membangunkan kita untuk hidupkan malam kita ataupun ibadah di malam hari, insya-Allah. Jadi begitulah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita untuk rajin dengan solat, untuk suka dengan solat, seronok dengan solat. Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun kita sebut Imam Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal ni, anaknya Abdullah menceritakan, anak dia perhatikan apa yang bapa dia buat. Para sahabat, dia perhatikan apa yang Nabi SAW buat. Itulah mereka akan lakukan. Begitu juga para tabi'in, lihat para sahabat buat, masya-Allah, dia cuba usaha untuk buat. Anak murid akan melihat apa yang guru dia buat, dan dia cuba usahakan untuk meniru. Begitu juga kita, family kita akan lihat apa yang kita buat. Jadi kalau kita sebagai ketua keluarga, kita tiada kesungguhan dalam pengamalan agama, itulah akan terkesan kepada anak-anak kita, isteri kita dan sebagainya. Jadi kebiasaan gitulah, anak-anak akan perhatikan apa yang kita buat, kan? Anak-anak mungkin dia gagal ikut cakap kita, kan? Dia gagal. Maksudnya kita buat gini, kita suruh gini, kita suruh buat A, kadang-kadang dia buat, kadang-kadang tak buat. Tapi apa yang kita cakap, kadang dia boleh ikut, kadang tak ikut, kan? Tapi apa yang kita buat ini, apa yang kita buat, anak-anak tak mungkin gagal untuk tiru. Jadi
Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya, dia perhatikan apa yang bapak dia buat, dia beritahu apa kepada orang lain. Jadi anak Imam Ahmad bin Hanbal ni, anaknya namanya adalah Abdullah bin Ahmad. Beliau beritahu bahawasanya bapa saya setiap hari dia solat, setiap hari dia solat sebanyak 300 rakaat sama ada waktu siang, waktu malam. Dan apabila dia ditimpa sakit, dia timbul sakit, maka dia telah kurangkan, sakit itu melemahkan dia punya fizikal dia. Pun begitu, dia boleh solat satu hari 150 rakaat. Ini solat sunat tau, tak termasuk solat tak termasuk solat yang wajib, tak. Ini selepas solat yang wajib, solat sunat yang dia buat. Dan 150 rakaat itu setiap hari ketika dia sakit, itu ketika dia dah masuk umur 80 tahun. Masya Allah, 80 tahun. Setiap hari boleh solat 150 rakaat. Masya Allah. Dan anaknya beritahu lagi bahawasanya ayahnya, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, setiap minggu dia khatam Quran. Setiap minggu khatam Al-Quran. Dan apabila dia selepas solat Isyak, dia akan tidur yang sekejap. Kemudian selepas itu, dia akan bangun, terus beribadah sehingga subuh. Masya Allah. Kemudian dia akan terus beribadah dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga waktu subuh. Dan kata beliau berkata lagi bahawasanya kadang-kadang saya cuba perhatikan apa doa-doa yang dibaca oleh ayahnya, itu Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu kadang-kadang saya dengar lebih-lebih waktu sahur kan. Waktu sahur maksudnya dah habis solat, kemudian doa. Dia dengar Imam Ahmad bin Hanbal ini berdoa untuk orang-orang Islam yang lain, orang-orang Islam yang lain. Dan kadang-kadang dia sebut-sebut kabilah tu kaum ni supaya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang Imam Ahmad bin Hanbal ini panjangkan doanya, kadang-kadang meringkaskan doanya. Itulah yang biasa dilakukan oleh para ulama, orang soleh, Masya Allah, para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Jadi kita ni contoh dah ada dah sebenarnya, contoh dah ada. Contoh yang baik tentang pengamalan agama tu dah ada yang telah ditunjukkan oleh para generasi salafus soleh. Tinggal kita untuk mencontohi mereka. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu antara perkara lebih kurang berkaitan dengan solatnya khusyuk dan khudu' oleh para generasi salafus soleh, para sahabat dan juga para ulama yang terunggul lah, iaitu empat imam yang masyhur ini. Yang banyak lagi yang saya semua ringkaskan kerana masa tak mengizinkan. Berkaitan dengan perkara yang solat khusyuk dan khudu' ini, Imam Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, beliau beritahu bahawasanya terdapat banyak riwayat dalam Al-Quran dan hadis bahawa para malaikat sepanjang masa sibuk dengan beribadah. Dan itulah merupakan sifat para malaikat. Sibuk beribadah, sibuk dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka. Satu jemaah para malaikat berada dalam keadaan rukuk je sehingga hari kiamat. Dan ada juga satu jemaah para malaikat dalam keadaan sujud sahaja sehingga hari kiamat. Dan juga jemaah para malaikat yang berada dalam keadaan qiyam sahaja, berdiri, seperti dalam solat, begitu sehingga hari kiamat. Maka para ulama mengatakan bahawasanya untuk memuliakan dan meninggikan orang beriman ini, untuk meninggikan atau untuk memuliakan orang beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada umat manusia ini 2 rakaat solat yang menyamai segala perbuatan para malaikat itu, supaya memperolehi setiap bahagian daripada ibadah para malaikat. Daripada perbuatan malaikat, ada yang rukuk, ada yang sujud sahaja, ada yang rukuk sahaja sampai kiamat, ada yang qiyam sahaja. Maka inilah Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan solat ini kepada manusia supaya dapat bahagian daripada ibadah para malaikat tersebut.
Cuma pembacaan Al-Quran dalam solat itu melebihkan lagi nilai solat kita daripada ibadah para malaikat. Oleh sebab solat adalah gabungan daripada ibadah para malaikat, maka dengan adanya sifat mereka akan membawa kepada kemanisan dalam solat kita. Ia merujuk pada hadis Nabi SAW, iaitu Nabi ada bersabda, ringankanlah pinggang dan perut kamu untuk solat. Ringankanlah pinggang dan perut kamu untuk solat. Maksudnya apa? Yang dimaksudkan dengan ringankan pinggang ialah jangan membebankan diri kamu dengan perselisihan dan perbalahan sehingga kita tinggalkan amalan, tinggalkan ibadah, tinggalkan satu amalan. Sebab apa? Perselisihan, perdebatan, perbalahan. Dan jangan, yang dimaksudkan dengan ringankan perut ialah jangan makan terlalu kenyang, kerana makan terlalu kenyang akan melahirkan sifat malas dan juga lembab, maksudnya lambat pergerakan. Dan ini ialah ada pada sifat yang ada pada malaikat, iaitu pertama, malaikat memang sifat mereka tidak ada bantah-bantah antara satu sama lain, kan? Dan juga para malaikat ini memang dia tak ada nafsu untuk makan, dia tak ada nafsu malaikat itu. Jadi perkara ini, kalau manusia ini boleh kawal perkara ini, insya-Allah boleh menjadi kemanisan, boleh ada kemanisan dalam solat kita. Ya. Maka para ulama tasawuf ataupun para ulama sufi berkata bahawa dalam solat itu terdapat 12,000 keberkatan. Dalam solat terdapat 12,000 keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan menerusi 12 perkara. Ya. Ini antara pengurusan ini daripada Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi, supaya kita bagaimana nak memperolehi khusyuk dalam solat kita, bagaimana kita punya solat ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama mengutip bahawasanya para ulama tasawuf ataupun para ulama yang pakar dalam hati ini ataupun para ulama sufi berkata bahawasanya dalam solat terdapat 12,000 keberkatan. Dan keberkatan ini bagaimana boleh diperoleh? Iaitu daripada melalui 12 perkara. Kesemua perkara ini amat penting untuk diberi perhatian supaya solat kita menjadi sempurna dan memperoleh faedah yang sepenuhnya. Ini penting supaya solat kita lebih sempurna dan juga dapat faedah, manfaat daripada solat yang kita laksanakan. 12 perkara itu ada seperti berikut. Yang pertama sekali adalah ilmu. Ilmu, Rasulullah SAW beritahu bahawasanya amal yang sedikit disertai dengan ilmu adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi dilakukan dengan tanpa ilmu. Sebab kita boleh terlakukan kesalahan dalam melakukan satu amal. Jadi ilmu tu penting. Okey, sebelum tu saya cuba ringkaskan 12 perkara ini. Pertama ilmu, yang kedua wuduk, yang ketiga pakaian, yang keempat waktu, yang kelima menghadap ke arah kiblat, yang keenam niat, yang ketujuh takbiratul ihram, yang perlu kita beri perhatian. Yang ke-8 berdiri tegak, qiyam. Yang ke-9 membaca ayat Quran. Yang ke-10 rukuk. Yang ke-11 sujud. Yang ke-12 duduk ketika membaca tahiyat. Ini 12 perkara ini, dia lain daripada rukun solat. Ada lain sedikit. Ini supaya untuk kita memberi perhatian, memberi perhatian tentang perkara ini, supaya dapat perbaikilah kita mutu solat kita. Salah lain daripada kita menjaga tentang syarat solat, rukun-rukun solat dan sebagainya. Dan kesempurnaan bagi 12 perkara ini adalah satu benda yang penting, iaitu keikhlasan. Mesti kena ikhlas semata-mata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melakukan amalan walaupun amalan tu hebat, amalan tu baik, hebat, tapi tak berikhlas, Allah tak terima. Jadi perkara yang pertama itu yang saya sebutkan tadi ialah tentang ilmu. Setiap 12 perkara itu dibahagikan pada 3 bahagian. Maksudnya ilmu ada 3 bahagian, wuduk ada 3 bahagian dan seterusnya.
Pertama, ilmu. Ilmu ini mempunyai 3 bahagian yang perlu kita memberi perhatian atau muhasabah tentang perkara ini. Ilmu. Pertama ilmu, dan yang pertama tentang ilmu ini, kita mengetahui perkara-perkara fardu dan sunat dalam hukum ahkam agama. Tak kira sama ada solat, puasa, zakat, perkara-perkara yang wajib, apa kita perlu tahu. Kan? Itu solat fardu ke solat sunat, itu yang nombor 2. Tapi yang pertama sekali, ilmu tentang, maksudnya benda-benda yang fardu lah, tentang perintah agama, kita perlu tahu. Yang kedua, kerana ilmu ini mengetahui perkara-perkara yang fardu dan sunat dalam solat dan wudu. Supaya kita tahu ini solat ke, ini sunat ke, ini fardu. Kadang orang ingatkan benda tu sunat, benda tu fardu. Jadi dia buat terbalik. Contohnya saya boleh contoh, bila takbiratul ihram. Takbiratul ihram, yang mana satu dipanggilkan takbiratul ihram, sebutan Allahu Akbar ataupun angkat tangan. Jadi yang ada orang fikir, ingat yang angkat tangan tu penting, yang angkat tangan tu takbiratul ihram, mengucap takbiratul ihram. Tapi yang fardunya, yang rukun qauli itu, yang rukunnya ialah sebutan Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Tapi orang fikir angkat tangan. Tapi dia Allahu Akbar, baca pelan tak lepas tu tak jelas. Jadi, dan solat dia begitu, untuk dah lama dah begitu, dan masih berteruskan. Tapi dia tak belajar pula tentang fikih untuk tahu tentang lebih lanjut lagi tentang perkara berkaitan solat dan sebagainya. Itu masalah. Jadi sebab tu perlu kita penting perkara yang sunat, perkara yang fardu, rukun dalam solat, dan juga perkara-perkara yang boleh jatuh makruh dalam solat. Perkara-perkara sunat ab'ad, dalam mazhab Syafi'i ada sunat ab'ad, sunat ahiyat dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah mengetahui cara tipu daya syaitan untuk merosakkan solat kita. Kita tahu juga perkara ni. Yang saya boleh ringkaskan tentang tipu daya ataupun cara-cara syaitan rosakkan solat kita, dan antaranya was-was. Antara perkara was-was daripada kita tu istinja lagi, ataupun kita nak cebok masa kita bahasa Melayunya, syaitan dah masukkan was-was. Ni dah bersih ke belum bersih lagi ni? Kita dah 15 minit dalam toilet, kita masih was-was tau. Dah bersih dah, kita yakin, tapi masih lagi. Itu antara gangguan syaitan. Kemudian betul juga ketika takbiratul ihram. Niat tu di hati. Kadang kita nak usalli tu banyak kacau. Syaitan pun memang terus akan kerja dia memang macam manusia, sampai kita terlepas solat takbiratul ula bersama imam, melambatkan solat kita. Jadi sebab tu pentingnya ilmu, kan? Ilmu tentang fardu, benda yang sunat, dan juga ada ilmu bagaimana kita kena tahu bagaimana syaitan rosakkan solat kita. Itu antara yang pertama, itu antara cara syaitan melaksanakan mengganggu kita adalah waswas, kemudian dengan mengalihkan tumpuan fikiran kita, lupa rakaat, sampai boleh lupa rakaat. Ini memang sebab hadis para sahabat pernah mengadu pada Nabi SAW. Nabi beritahu, maksudnya beliau terlupa sangat, sampai terlupa solat, terlupa bilangan rakaat. Nabi beritahu itu adalah merupakan gangguan daripada syaitan. Kemudian untuk kita berta'awuz, meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan. Kemudian seterusnya, hilang tumpuan rakaat, hilang tumpuan bacaan pun daripada syaitan, gangguan syaitan. Kemudian solat dalam keadaan kalang kabut, tergesa-gesa. Memang ada hadis Nabi beritahu bahawasanya al-anatu minallah wal ajlatu minasyaitan. Berpelan-pelan itu daripada Allah lah, maksudnya tak kalang kabut. Tapi wal ajlatu bersegera, kalang kabut daripada syaitan.
Maka Nabi SAW pernah panggil seorang sahabat supaya Nabi perhatikan, selepas solat Nabi perhatikan ada seorang sahabat ni, dia solat dalam keadaan tergesa-gesa dan cepat. Nabi panggil, baginda beritahu bahawasanya ulangi solat kamu. Sebenarnya kamu tadi belum solat lagi. Beberapa kali. Sehingga Nabi selepas itu terangkan tentang cara yang betul. Diterangkan juga tentang tamak-ninah, rukuk, sujud dan sebagainya. Jadi solat tergesa-gesa itu memang daripada gangguan syaitan untuk rosakkan solat kita. Begitu juga dalam pergerakan kita, pergerakan penglihatan kita, mata. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana keadaan solat orang yang melihat mata dia nak tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok sini. Maka Nabi beritahu bahawasanya Nabi beritahu bahawasanya itu adalah curian syaitan atas solat seorang hamba. Nabi maksudnya syaitan dapat curi daripada seorang hamba itu dengan dia melihat-lihat. Maksudnya syaitan berjayalah curi dia punya solatnya. Hilang dia punya pahala ataupun hilang dia punya khusyuk yang hilang. Tapi solat kita kadang ada satu perkara itu solat tetap sah tapi pahalanya kurang, itu maksudnya. Tapi ada yang terus tak dapat pahala sebab salah totally. Sebab tu kita perlunya ilmu untuk kita mengetahui perkara ini supaya solat kita terpelihara dan tidak sia-sia lah yang kita lakukan. Kemudian antaranya bersin, menguap, terbuang angin pun daripada gangguan-gangguan syaitan dalam solat kita. Itu antara ringkasnya. Seterusnya, yang pertama iaitu ilmu. Ada 3 perkara, kemudian wuduk. Yang kedua ialah wuduk. Wuduk pun ada 3 perkara, kata Maulana Zakaria, yang diambil daripada para kata-kata para ulama. Yang pertama, yang perlu kita berperhatian tentang wuduk inilah, pertama, mensucikan hati daripada perasaan hasad, dengki sebagaimana anggota zahiriyah dibersihkan. Yang kedua, anggota zahir perlu berada dalam keadaan suci daripada dosa. Ya. Maksudnya sebelum solat ni kita usahlah kita ada perasaan hasad, dengki orang lain ke apa dan sebagainya. Dan juga elakkanlah diri kita daripada melakukan dosa, lebih lagi yang melibatkan dosa-dosa dalam solat kita, dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, mulut, tangan, kaki dan sebagainya. Dan ketiga, anggota wuduk hendaklah dibersihkan dengan sempurna tanpa membazirkan air. Ya, kita pun biasa dengan hadis bahawasanya Nabi SAW pesan para sahabat untuk berjimat dalam mengambil wuduk, walaupun mengambil wuduk itu di tempat air yang banyak. Kan? Maksudnya bila kita mengambil tu jangan sampai banyak airnya. Hendaklah kita mencukupi untuk anggota basuhan, anggota wuduk kita. Maksudnya berilah perhatian tentang mengambil wuduk. Dan yang seterusnya, yang ketiga ialah tentang pakaian. Pertama, ilmu, wuduk, pakaian. Pakaian ini juga, dalam masalah pakaian, ada 3 perkara yang perlu kita perhatikan. Iaitu, pertama, pakaian itu mestilah sumber yang halal. Ada juga orang dia solat tapi pakaian itu dia ambil pakaian curi dan sebagainya lah, tak halal lah sumbernya. Dan yang kedua, pakaian itu hendaklah suci, walaupun suci, maksud suci tak kena najis dan sebagainya. Dan yang ketiga, pakaian itu hendaklah dipakai mengikut sunnah, jangan sampai pakaian itu melabur lah, maksudnya melabur dengan niat riak, menunjuk dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat, perhatikan, terutama orang lelaki lah, bila solat pakai t-shirt, orang pakai seluar ni, kerana t-shirt itu dia betul-betul atas dia punya apa ni, seluar dia belakang tu betul atas kan. Jadi kadang-kadang boleh ternampak aurat bila-bila lagi tengah rukuk dan sujud. Dan ini biasa kita berlaku bila kita solat pakai t-shirt,
bila t-shirt itu betul-betul atas kita punya pusat kita kan, maksudnya ataupun bawah sikit pusat, kita dapat macam okey. Tapi sebenarnya bila solat itu boleh, apabila kita rukuk dan kita sujud, boleh jangan ke atas kan, boleh nampak kita punya aurat kita, kita punya kulit kita. Jadi masalah. Nak cakap lebih-lebih pun susah. Tapi biasanya orang yang solat itu, dia tahulah. Kadang dia fikir, pusat lutut ni kat depan kot, kat belakang tak. Belakang pun sama juga. Sebab tu kita khawatirlah, maksudnya kita dah laksanakan solat tapi kita tak jaga perkara ini. Jadi zahirnya boleh terbatal kita punya solat, terbatal kita punya solat sebab terbuka aurat. Tapi oleh kerana kita ilmu yang kurang, itu masalah. Jadi perlu kita mengambil lah. Jadi saya pesan pada para muslimin itu untuk mengambil perhatian ini. Begitu juga pada mak-mak, ibu-ibu, perhatikan anak-anak bujang tu. Kalau anak-anak yang lelaki lah, dia solat, make sure pakaian dia pun jangan bila rukuk, sujud, pesan awal lah. Jadi kalau solat pakai kurta pakai baju Melayu pun, baju Melayu biasanya pakai baju Melayu lelaki tu kan, memang dah bawah punggung atau pakai jubah, insya-Allah akan selamatlah daripada terbuka aurat dan sebagainya. Dan seterusnya tentang waktu. Pakaian, seterusnya waktu. Waktu, kata para ulama, ada tiga perkara, tiga bahagian yang sangat penting dan patut diambil berat. Iaitu pertama, mengambil berat tentang kedudukan matahari, bintang dan sebagainya supaya dapat mengetahui waktu solat yang betul. Tetapi pada zaman sekarang ini, jam itu dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Jam. Yang kedua, berwaspada tentang waktu azan. Jangan dah azan baru kita nak buat benda lain. Sepatutnya sebelum solat tu kita dah siap sedia. Kita dah siap sedia untuk solat. Dan yang ketiga, hati sentiasa mengingati waktu solat supaya tidak berlalu tanpa disedari. Dalam hadis pun ada beritahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat merahmati seorang hamba yang ternanti-nanti waktu solat. Maksudnya dia selalu ceklah waktu dia supaya tak terlepas, dapat jaga dengan waktu yang baik, dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita plan dengan betul, plan kita punya rutin harian dan juga untuk solat, insya-Allah dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya tentang waktu kiblat. Dalam menghadap kiblat ni, tiga perkara perlu diambil berat. Pertama, anggota zahir menghadap ke arah kiblat. Ini memang perlu. Anggota zahir menghadap kiblat. Kedua, hati tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dialah Kaabah pada hati kita. Dan yang ketiga, menghadap dengan penuh tawajuh ataupun konsentrasi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana selayaknya. Ini kiblat daripada hati jugalah. Ini juga akan membantu khusyuk kita dalam solat. Dan yang seterusnya, niat. Niat juga perlu kepada tiga perkara. Niat perlu pada tiga perkara. Pertama, mengetahui solat yang hendak dikerjakan itu. Apa solat? Perlu ilmu lah maksudnya. Jadi kalau solat zuhur, niat tu kena betul. Kedua, sedar bahawa kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia sedang melihat kita. Dan yang ketiga, sedar bahawa Allah juga mengetahui segala yang terkandung dalam hati kita. Jadi kena jaga niat kita. Yang seterusnya, takbiratul ihram. Semasa mengangkat takbiratul ihram, tiga perkara juga perlu diberi perhatian. Yang pertama, sebutan hendaklah betul. Tentang sebutan ni, kalau kita belajar fikih mazhab Syafi'i, terutamanya matan Safinatun Najah, kitab yang paling basic dalam mazhab Syafi'i tentang takbiratul ihram, dia ada 16 perkara tentang berkaitan sebutan takbiratul ihram saja. Ada 16 perkara supaya betul sebutan kita. Ada biasa, maaf orang kata, ada orang sebut Allahu Akbar, Allah Akbar, tak full. Allah, itu je bunyi, pun tak betul. Allahu Akbar, kena jelas kita dengar
Jangan sampai terlalu kuat untuk berjemaah, orang boleh mengganggu orang lain. Tapi yang penting sebutan dengan jelas, disebut semua huruf disebutkan. Itu antaranya lah. Tapi kadang-kadang yang saya perasan, yang saya juga pernah tegur dalam kuliah-kuliah saya, solat itu tak bunyi Allah. Ya, bunyi ha dia. Dan solat gitu, dan tidak salah dia punya takbiratul ihram. Pasal tak jelas. Ikut mazhab Syafi'i tak jelas. Jadi perkara ni adalah dia yang ambil perhatian. Yang kedua, mengangkat tangan sehingga ke telinga seolah-olah telah membuang segala belakang segalanya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kita buang segala-galanya, hanya kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila disebut Allahu Akbar, disebut hati hendaklah penuh dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut tu dengan perasaan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sambil lewa je. Kadang orang sebut Allahu Akbar, macam tak ada apa-apa rasa. Inilah perlu diberi perhatian. Seterusnya tentang qiyam ni, ketika qiyam pun ada 3 perkara hendak diperhatikan. Yang pertama, pandangan hendaklah tertempu ke tempat sujud, pandangan mata. Yang kedua, hendaklah hati membayangkan bahawa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Dan yang ketiga, jangan memberi perhatian kepada perkara-perkara yang lain. Usahakanlah hanya tumpu untuk Allah Subhanahu Wa Taala ketika berdiri. Dan ketika membaca Al-Quran, 3 perkara juga perlu diberi perhatian. Yang pertama, membaca dengan tartil. Tartil itu dengan bacaan yang betul, bertajwid. Kalau tak tahu, kena belajar. Kedua, hayatilah makna bacaan ayat Al-Quran. Cuba menghayati makna. Dan yang ketiga, mengamalkan segala yang dibaca. Maksudnya, usahakan untuk mengamalkan apa yang dibaca. Masya Allah. Itu juga membantu konsentrasi kita dalam solat. Seterusnya, rukuk. Dalam rukuk juga ada 3 perkara yang perlu kita beri perhatian. Pertama, hendaklah belakang kita lurus. Lurus belakang kita. Tidak ke bawah dan tidak ke atas. Dia punya. Jangan bengkok sangat, jangan tu sangat. Kena betul-betul lurus. Yang kedua, jari jemari kita direnggangkan sewaktu memegang lutut. Merenggangkan sedikit ketika memegang lutut. Dan yang ketiga, tasbih dalam keadaan tenang serta hati penuh dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, sujud. Dalam sujud ini ada 3 perkara yang harus kita diperhatikan. Yang pertama ialah meletakkan tangan sejajar dengan telinga. Tangan itu sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga, tapak tangan kita. Dan yang kedua ialah menegakkan siku-siku tangan. Menegakkan siku-siku tangan. Jangan kita solat ini, tangan kita kena lantai. Sebab ada perkataan Nabi SAW supaya jangan elakkan berbuat demikian. Dan yang ketiga ialah bila sebut tasbih itu, sebutlah dengan serta azim kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini selangsung akan menghilangkan kelalaian kita dalam solat. Seterusnya tentang tahiyat. Seterusnya duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Juga ada 3 perkara. Pertama, tegakkan tapak kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri pada tahiyat awal. Masa kedudukan tersebut. Yang kedua, baca adalah tahiyat dengan penuh khusyuk dan rasa kebesaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, serta menghayati bacaan dalam tahiyat kerana mengandungi selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW dan doa untuk orang-orang beriman. Itu. Dan yang ketiga, semasa hendak memberi salam, hendaklah berniat untuk mengucap salam kepada para malaikat serta kepada mereka yang berada di sebelah kanan dan juga kiri. Dan yang terakhir sekali ialah tentang ikhlas. Juga 3 perkara yang perlu kita beri perhatian. Pertama, tujuan mengerjakan solat adalah semata-mata untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maksud solat. Bukan kita kerana apa, bukan kerana keduniaan ataupun nak tunjuk orang kita ni alim ke tidak, tapi nak dapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, meyakini bahawa hanya dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat menunaikan solat. Dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala saja kita dapat solat. Yang ketiga, mengharapkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi solat. Itulah yang kita harapkan. Maksudnya buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala,
meyakini kita buat ni hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan yang ketiga, mengharapkan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan menerusi solat yang dikerjakan. Dan para ulama mengatakan bahawasanya sebenarnya solat itu mengandungi banyak kebaikan dan juga keberkatan. Setiap lafaz dan sebutan dalam solat itu, mengandungi keistimewaan dan menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita perhatikan, kan? Setiap lafaz dalam solat itu mengandungi keistimewaan dan menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya doa pada permulaan solat. Kita baca apa? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sehingga akhirnya. Itu semua kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi amalan-amalan lain dalam solat. Dan maksudnya dah start kita dah muji Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita baca ta'awuz, kita baca surah Fatihah, bismillah, Al-Fatihah, surah-surah lain dan seterusnya. Demikianlah juga kita semasa kita rukuk kita baca subhana rabbil azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha besar, suci daripada segala keaiban, kekurangan. Sebutan kita. Rukuk tu menzahirkan kelemahan dan ketidakupayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rukuk tu memanjangkan leher itu menunjukkan takabur, sombong. Tapi menundukkan kepala itu dan leher, menundukkan leher dan juga kepala ketika rukuk menandakan ikrar ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui rukuk, seorang itu seolah-olah berikrar macam mana? Saya tunduk di hadapan segala hukum ahkamu ya Allah, serta menjunjung ketaatan dan kesetiaan di atas kepalaku dan penuh rasa kehambaan. Tubuh badanku yang berdosa hadir dan tunduk di hadapan Engkau yang maha besar dan yang maha agung. Itu seolah-olah kita sedang ikrarkan. Begitu juga ketika kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ketika sujud, maha suci Allah yang maha tinggi dan segala pujiannya. Ketika sujud itu seolah-olah kita berikrar atas kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Ikrar ini juga menggambarkan kesucian Allah daripada segala kelemahan dan kekurangan. Kepala yang merupakan anggota badan yang termulia, termasuk anggota yang sangat dikasihi, iaitu mata, telinga, hidung dan lidah, diletak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui sujud itu, seorang itu seolah-olah berikrar bahawa anggota-anggota yang mulia dan aku kasih ini hadir di hadapanmu, berada di atas lantai dengan harapan engkau menganugerahi rahmat kepadaku dan kasihani akulah ya Allah. Itu seolah-olah kita ketika kita rukuk dan sujud, seolah ikrar kita begitu. Merendahkan diri di hadapan Allah bermula daripada qiyam. Merendahkan diri di hadapan Allah bermula dari berqiyam dalam memberi penghormatan kepada Allah. Sifat rendah diri ini bertambah melalui tunduk dalam merukuk, dan kemuncaknya apabila hidung kita dan kepala diletak di atas bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, solat beginilah keadaan solat yang sebenar, yang sepatutnya dilakukan oleh beginilah keadaan solat yang sebenar yang sepatutnya dilakukan oleh kita sepanjang solat kita. Solat beginilah yang merupakan asas kejayaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Solat yang memberi kejayaan kepada seorang individu. Solat yang akan memberi cahaya. Solat yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita semua taufik untuk kita menjaga solat dan juga menjaga solat kita dan ada kualiti dalam solat kita. Allah beri kekuatan kita untuk melakukan solat demikian kepada kita semua, insya-Allah. Amin. Inilah tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita perlu kalau kita pernah belajar tapi kita pernah belajar sekali-sekala, mungkin lama, kita kena tingkatkan lagi ilmu kita tentang solat supaya
kita dapat perbaiki lagi jika terdapat kelemahan, ya, dapat perbaiki lagi. Dan tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, inilah saya dapat kongsikan apa yang dituliskan oleh Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi daripada kitabnya Fadail Salat, kelebihan solat. Tidak semua saya kupaskan satu persatu, tapi kebanyakan saya ambil dari situlah, dan juga komen ataupun syarahan daripada Syekh Maulana Muhammad Zakaria. Seperti mana saya beritahu bahawasanya semoga daripada perkongsian ini yang saya telah bacakan sebelum ini, saya yang cakap ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada saya untuk amalkan, untuk sama-sama amalkan insya-Allah. Dan saya minta maaf sekali lagi, ini adalah merupakan kuliah saya yang terakhir, dan insya-Allah semoga perkongsian saya yang selama ini tentang kepentingan amalan solat ini menjadi motivasi untuk diri kita, kesan untuk diri kita, muhasabah untuk diri kita, untuk memperbaiki solat kita, mutu solat kita insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kekurangan atas diri saya sendiri, saya minta maaf kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala maafkan saya, ampunkan saya, dan juga minta maaf kepada tuan-tuan jika ada penyampaian saya selama 10 sesi ini terdapat kesilapan. Jadi kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.